Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita jumpa lagi anak-anak murid tahun 5. Okey, kita belajar dari rumah. Okey, walaupun duduk di rumah, kita tetap boleh belajar. Okey. Okey, untuk hari ini kita akan masuk kepada bahagian ibadat, iaitu tajuknya adalah tayamum. Okey, ejaannya ta ya mim mim, tayamum. Okey, sebelum tu tengok sama-sama slide yang cikgu buat. Okey, murid-murid tengok gambar pada slide yang kedua. Okey, kawan-kawan, kenapa dengan Aminah dan Aisyah ni? Okey, ni gambar yang pertama, gambar Aisyah. Ni Aisyah. Okey, yang ni Aminah. Okey, kenapa Aisyah dengan Aminah ni? Okey, Aisyah dengan Aminah ni baru saja terlibat dengan kemalangan jalan raya. Jadinya mereka ditempatkan di hospital lah, dimasuk dalam ward. Okey, dan kemudian doktor memberitahu mereka bahawa kecederaannya parah, lukanya teruk pada anggota badan. Okey, doktor menasihatkan supaya Aisyah dengan Aminah untuk tidak mengenakan air lah kepada anggota tubuh yang cedera. Okey, jadinya apa yang Aminah dan Aisyah ni fikirkan? Mereka fikirkan bagaimana untuk berwuduk, kerana berwuduk memerlukan air. Okey, jadi sini timbullah persoalan macam mana mereka nak solat, kerana solat memerlukan wuduk, dan bagaimana mereka nak berwuduk sedangkan doktor menasihati mereka supaya tidak mengenakan air pada anggota tubuh yang cedera. Okey, dari sinilah timbulnya persoalan dan penyelesaian. Okey, dalam Islam semua perkara ada penyelesaian. Okey, murid-murid, kita masuk kepada tajuknya yang teruslah. Okey, dalam buku teks muka surat 102. Okey, ini gambaran lah pada buku teks murid-murid. Bagaimana Nizam pula dia terlantar di katil hospital dan dengan kakinya yang berbalut. Dan dia bertanyakan kepada ustaz bagaimana untuk mengambil wuduk sedangkan kakinya tidak boleh kena air. Maka ustaz pun menerangkan tentang tayamum. Okey, itulah yang kita nak belajar hari ni. Okey, pengertian tayamum. Okey, kita pergi pada pengertian tayamum. Menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Okey, ada beberapa poin kat sini. Yang pertama, debu tanah. Yang kedua, dari tangan hingga ke siku. Dan yang ketiga, dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Okey, kemudian kita pergi kepada dalil tayamum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Sadaqallahul azim, surah Al-Ma'idah. Okey, apa maksudnya? Maksudnya, sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang baik, yang thayyiban, yang bersih. Okey, murid, kita pergi kepada seterusnya, rukun tayamum. Rukun tayamum ni maksudnya, kalau tak ada perkara ni, maka tayamum tu dikira tidak sah lah, sebab tak ada rukun tersebut. Okey, yang pertama sekali adalah niat tayamum. Okey, dalam Islam buat apa semua memerlukan niat yang utama. Okey, niat tayamum, nawaitul tayammuma li istibahati solati fardin lillahi ta'ala. Maksudnya, sengaja aku
bertayamum untuk melakukan solat fardu kerana Allah Ta'ala. Okey, sebab menggantikan wuduk. Okey, jika wuduk adalah fardu, maka tayamum pun hukumnya sama dengan wuduk, iaitu wajib ataupun fardu kerana Allah Ta'ala. Okey, kita pergi kepada rukun yang kedua. Okey, rukun kedua iaitu menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Okey, kita tengok mula-mula dalam gambar ni. Okey, lelaki ini dia akan melekapkan tangan, kedua tapak tangan ke debu tanah yang bersih tadi. Okey, debu yang bersih, melekapkan, kemudian akan menipiskan debu tanah tersebut. Okey, kemudian step yang kedua ataupun langkah yang kedua, okey, dia akan menyapu debu tersebut ke bahagian muka dengan sekali raupan muka. Okey, dia tak boleh ulang-ulang banyak kali. Okey, ini caranya. Okey, kemudian rukun yang ketiga, menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Okey, ini sama macam anggota wajib untuk berwuduk. Okey, tengok bagaimana dia menyapu debu tanah pada kedua-dua belah tangan sehingga ke siku dengan keadaan yang rata. Okey. Okey, itu saja 3 rukun tayamum. Okey, kemudian kita pergi kepada sunat tayamum. Okey, maksudnya dalam setiap perkara dalam Islam, bila ada yang wajib, maka ada perkara sampingan yang sunat yang boleh kita lakukan untuk menambahkan pahala dan meraihkanlah apa yang dianjurkan oleh Islam. Okey, untuk sunat tayamum, yang pertama, membaca bismillah. Kedua, menyapu muka dari atas ke bawah. Ketiga, menipiskan debu pada tapak tangan. Keempat, merenggangkan jari ketika menepuk habuk ataupun debu. Okey, yang kelima, mendahulukan anggota kanan sebelum kiri. 6, menghadap kiblat. 7, membaca doa selepas wuduk. Atau dengan arti kata membaca doa selepas wuduklah, kerana tayamum ini menggantikan wuduk bagi yang tidak berkemampuan. Okey, cikgu rasa itu saja untuk bahagian ibadat kali ini. Kita akan sambung tajuk tayamum dengan subtopik yang lain, dan cikgu harap semoga tajuk tayamum ini dapat dimanfaatkan dan diamalkan oleh murid-murid dalam kehidupan seharian sekiranya ada sebab-sebab tertentu yang memerlukan tayamum. Dan pada akan datang kita akan berjumpa dan kita akan cuba lihat apa perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu perlu untuk tayamum menggantikan wuduk. Okey, itu saja untuk kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.